Selamat malam semua, nama aku Christina. Umur tu biarlah aku rahsiakan, tapi dalam lingkungan 20 sehingga 30 tahun macam tu. Biasalah perempuan ni sensitif sikit bab umur. Aku bekerja sebagai seorang juru audit di sebuah firma perakaunan. Pejabat aku terletak di tingkat ke-28 di salah sebuah bangunan di ibu kota. Biasalah kerja-kerja audit macam kami ni ada musim-musim yang memang kami tak menang tangan. Selalunya hujung tahun ataupun awal tahun. Ada juga yang pertengahan tahun. Tengoklah jangka masa audit sesebuah syarikat tu bila. Nak dijadikan cerita, hujung tahun lalu, tahun 2022. Memang tahun yang agak sibuk buat kami semua. Kerja memang tak tentu masa. Punch in, punch out tu memang kami dah tak ikut. Apa tidaknya kadang-kadang kerja dari jam 8, jam 10 baru balik. Itu pun kalau dapat balik jam 10, ada yang kerja sampai pukul 12 malam. Kalau tak siap juga, bawa baliklah kerja-kerja tu pergi rumah. Kerjalah sampai subuh. Tidur dalam 2 ataupun 3 jam, lepas tu pergi pejabat dan ulang lagi. Begitulah keadaannya kalau sudah tiba musim-musim audit ni. Dan sesiapa yang tahu dengan apa yang aku cakap ni, diorang fahamlah. Di pejabat kami ni, ada seorang yang berpangkat kakak. Kiranya auditor senior yang kami gelar sebagai Kak Tija. Kak Tija ni dalam lingkungan lewat 40-an, awal 50-an macam tu. Orangnya memang peramah, selalu tolong kami buat kerja. Antara yang aku ingat tentang Kak Tija ni, cara dia bercakap lemah lembut. Setiap ayat dia beralun-alun. Kalau aku ada buat silap, mesti dia akan cakap, "Christina, dah salah." Lembut je telinga aku dengar. Tapi bak kata pepatah, ajal maut di tangan Tuhan. Sekitar bulan Oktober tahun lalu, Kak Tija terlibat di dalam kemalangan yang meragut nyawanya. Dengar-dengar cerita, masa tu Kak Tija baru balik dari pejabat. Sekitar pukul 11.30 malam macam tu dia pulang ke rumah. Disebabkan terlalu penat, Kak Tija terlanggar lampu merah dan kenderaan Myvi yang dinaikinya dilanggar oleh lori trailer. Kami memang terasa dengan pemergian Kak Tija sebab di pejabat tu kami anggap dia sebagai kakak kami juga. Aku sedih sangat. Dalam sebulan juga, kalau aku terlihat meja Kak Tija yang tidak jauh dari meja aku menitis air mata. Tapi tak apalah, aku selalu ingatkan diri aku yang Tuhan lebih menyayangi dia. Nak dijadikan cerita, dipercepatkan masa ke bulan Disember. Tiba musim-musim ni, kami akan tunggang langgang menyiapkan kerja-kerja audit. Dengan erti kata lain, musim-musim ni pejabat akan menjadi rumah kedua kami. Ada satu ketika tu, aku dan rakan-rakan berada di pejabat. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Aku dan 3 lagi rakan sekerja iaitu Rina, Chong dan Alif masih lagi stres di pejabat. Time-time begini, selain dari pejabat kami, kanan dan kiri memang sunyi. Hanya kedengaran mesin cetak yang sedang mencetak dan suara kami yang sedang berbincang. Aku kadang-kadang lucu juga dengan gelagat kawan-kawan aku ni. Apa tidaknya Chong dan Alif siap bawa bantal dan selimut ke ofis. Kalau lewat sangat diorang tak balik, terus tidur di situ. Kalau lelaki senanglah. Kalau perempuan ni susah sikit nak buat macam tu. Mahu tak mahu kena balik ke rumah juga. Di sinilah kejadian pelik mula terjadi. Sedang kami sibuk menyiapkan kerja, tiba-tiba kami dikejutkan dengan bunyi orang menarik kerusi. Bila bunyi itu kedengaran untuk kali yang pertama, kami tak kisah sangat. Tapi dia berbunyi 2 ataupun 3 kali. Kami perasan bunyi itu datang dari meja Kak Tija. Kami semua berpandangan sesama sendiri, tidak menghiraukan gangguan tersebut. Sebab masa tu takut dengan hantu pun dah jadi perkara kedua. Yang menjadi keutamaan kami ialah kerja-kerja yang perlu disiapkan secepat yang mungkin. Setengah jam lagi berlalu. Kali ini bukan bunyi kerusi, tapi bunyi tapak kasut tinggi orang berjalan mundar-mandir di kawasan pantry pejabat.
Walhal pada waktu tu keempat-empat kami di meja masing-masing. Lagi setengah jam berlalu, kami terdengar lagi bunyi orang di dalam bilik tempat penyimpanan dokumen. Waktu ni, Chong berdiri dan kata dengan kami semua, korang, aku rasa itu queue kita kena balik. Sekarang pun dah pukul 12.30 malam. Aku, Rina dan Alif setuju. Kami kemudian kemas barang-barang kami dan keluar dari situ. Macam biasalah, dokumen-dokumen semua kami bawa pulang. Kami sambung buat kerja di rumah. Kami pun turun dari tingkat 28 ke bawah. Di bawah, di depan pintu masuk, ada pengawal keselamatan yang bekerja shift malam. Namanya Pak Samad. Dia ni memang kenal kami semua. Dia gelar kami ni burung hantu sebab bekerja sampai lewat malam. Ketika kami melintas, kami pun bertegur sapa. Tiba-tiba dia tanya satu soalan yang membuatkan kami hairan. Katanya, aku nak tanya korang ni. Kak Tija, satu pejabat dengan korang kan? Bukan dia dah meninggal 2 bulan lalu? Kami jawab, iya. Aku pun tanya, kenapa Pak Samad? Pak Samad tak jawab dan hanya berdiam diri. Dengan nada berdebar dia kata, tak ada apalah. Saja tanya, patutlah lama tak nampak. Tak apa, korang balik memandu hati-hati tau. Kami pun angguk dan berlalu pergi. Kami pun masing-masing menuju ke tempat meletak kenderaan dan masuk ke kenderaan masing-masing. Chong berlalu pergi, Alif pun berlalu pergi. Hampir aku mengundurkan kenderaan, tiba-tiba cermin kereta aku diketuk oleh Rina. Christina, kata Rina. Aku buka cermin kereta dan tanya, kenapa ni? Kata Rina, ada satu fail aku tinggal di atas lah. Aku perlu fail tu esok pagi nak hantar kerja ni. Teman aku naik boleh tak? Aku pun kata, kejap. Aku matikan kenderaan dan keluar. Aku kata, jom. Maka melangkahlah kami masuk semula ke bangunan pejabat kami. Masa tu, Pak Samad tadi tak ada. Mungkin dia pergi meronda. Tapi tak kisah, kami pun ada kad akses untuk masuk. Pada masa yang sama, aku ikut Rina dari belakang sambil aku tengok handphone aku. Aku kata, Rina cepat sikit tau. Aku rasa tak sedap hati ni. Kata Rina, kau tunggu jap. Aku kena cari dalam bilik file. Aku pun duduk di meja aku sambil main telefon. Aku buka channel Kupi-Kupi Go, ada video seram lagi ke tidak. Aku tengok, tak ada lagi ni. Memang dah mati ke apa channel ni? Kata aku dalam hati. Sedar tak sedar, 10 minit berlalu. Aku angkat kepala aku dan panggil Rina. Rina? Oh Rina, mana kau ni? Aku tak dengar bunyi apa-apa lagi di dalam bilik dokumen. Aku pun mengorak langkah ke bilik dokumen dan tengok apa yang Rina buat lambat-lambat ni. Dan tengok sekeliling, tak ada orang di sini. Rina kemana? Aku pun hantar pesanan WhatsApp dengan Rina dan tanya, mana kau? Beberapa minit kemudian Rina membalas. Balasan dia ni yang buat lutut aku lemah. Macam roh aku dah separuh melayang keluar dari badan. Sendi-sendi badan aku ni terasa kebas. Rina menjawab, aku baru sampai rumah. Kau dah sampai? Terbeliak mata aku membaca balasan Rina ni. Kalau Rina dah sampai rumah, habis tu siapa yang naik ke pejabat dengan aku sekarang? Tiba-tiba terdengar suara seseorang di dalam ruangan pejabat kami. Aku keluar dari bilik fail dan tengok susuk tubuh Kak Tija di meja dia dengan pandangan yang tajam melihat ke arah aku berkata, Christina, dah salah. Pada masa yang sama, aku mengorak langkah 1000 keluar dari pejabat. Bagaikan jatuh ditimpa tangga. Satu bangunan masa tu blackout. Mati elektrik. Astaga, kata aku. Lampu kecemasan yang malap terbuka secara automatik menerangi koridor. Aku segera berlari ke hujung koridor untuk menuju ke tangga. Sempat aku menoleh ke belakang. Susuk yang menyerupai arwah Kak Tija itu keluar dari pejabat, menembusi pintu kaca dan menuju ke arah aku sambil dia mengulang-ulang, Christina, dah salah. Hampir aku tiba di tangga, tiba-tiba pintu menuju ke tangga dibuka. Itu adalah Pak Samad. Dia suluh ke belakang aku dan jerit,
Keluar kau dari sini, jangan kau ganggu. Ini bukan tempat kau lagi. Mujurlah, Pak Samad datang. Kalau tak mahunya aku terjun dari tangga ke tangga. Silap-silap sampai ke bawah, dah habis badan aku patah mematah. Kata Pak Samad, tenang, tenang. Mari kita turun. Aku pegang pergelangan tangan Pak Samad. Aku dah tak peduli sebab aku takut sangat. Pak Samad pun hantar aku sampai ke kenderaan. Malam tu aku jatuh sakit dan demam. Aku minta kebenaran untuk buat kerja dari rumah dan mujurlah dibenarkan. Sehinggalah seminggu kemudian, aku ceritakan kisah ini kepada rakan-rakan aku dan juga Pak Samad. Rupa-rupanya, malam kami bekerja sehingga lewat malam tu, sekitar pukul 10.30, Pak Samad nampak susuk tubuh Kak Tija masuk ke dalam bangunan dan menuju ke tangga. Belum sempat dia kejar, Kak Tijah dah hilang. Itulah dia tanya, Kak Tijah dah meninggal kah? Dan masa aku berada di atas, Pak Samad nampak dari CCTV aku naik berseorangan tetapi sedang bercakap dengan seseorang. Itulah Pak Samad naik ke atas dan semak. Aku berterima kasih dengan Pak Samad sebab dia datang ke atas waktu tu. Kisah aku ni dah tular satu ofis. Walaupun begitu, ini masih tidak menghalang kami dari terus bekerja sehinggalah lewat malam. Tapi syaratnya mesti ramai-ramai. Kalau sendiri memang taklah. Dan itulah pengalaman aku di pejabat yang terletak di tingkat 28 dan penampakan Kak Tija.